Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insya-Allah pada malam yang mulia ini kita akan sambung balik pengajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut manhaj salaf, yang mana pengajian ini adalah anjuran Masjid Tebau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaran kepada pihak penganjur, seterusnya kepada muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Falaw ijtama'a al-khalqu kulluhum 'ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'inun liyaj'aluhu ghayra ka'inin lam yaqdiru 'alayhi. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. Maksudnya, seandainya semua manusia berkumpul atas sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan bahawa itu akan terjadi, untuk menjadikannya tidak terjadi, maka mereka tidak mampu melakukannya. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mewujudkan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak menghendaki sesuatu itu terjadi, nescaya mereka tidak mampu melakukannya. Telah kering pena ketetapan Allah dengan sesuatu hal yang akan terjadi hingga hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam buat sahabat Faiz Bakri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara akidah yang menjadi kewajipan kepada setiap kita berpegang dengan akidah ini adalah semua benda yang berlaku sehingga hari kiamat semuanya dalam takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak akan berubah sama sekali. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara tersebut terjadi, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk tidak menjadikan perkara tersebut. Jadi kalau Allah Ta'ala telah menetapkan bahawasanya perkara itu akan terjadi, perkara itu mesti terjadi, maka mesti perkara itu terjadi. Tidak ada sesiapa pun yang dapat tidak ada siapa pun yang mampu untuk tidak menjadikan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah bahawa benda itu akan terjadi. Sehingga kan kesemua makhluk, kalau mereka itu berkumpul sekalipun,
mereka itu tidak dapat untuk meniadakan benda yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Kalau benda itu telah ditetapkan tidak akan terjadi, maka kesemua makhluk pakat berhimpun untuk menjadikan perkara itu, maka pastinya tidak terjadi. Jadi di sana ada apa yang ditetapkan oleh Allah, benda itu berlaku, dan di sana ada perkara yang ditetapkan oleh Allah, benda itu tidak berlaku. Apa yang ditetapkan oleh Allah, benda itu berlaku, walaupun semua manusia, seluruh jin dan manusia, hak yang hebat lagu mana pun, canggih lagu mana pun peralatan yang mereka itu miliki, mereka itu tidak mampu untuk menghalang apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Kalau Allah Ta'ala takdirkan benda itu mesti ada, dia tidak mampu untuk meniadakan. Waalaikumsalam untuk saudara Muhammad Imran. Baik. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan benda itu tiada, maka dia tidak mampu untuk mengadakan perkara tersebut. Kalau Allah Ta'ala takdirkan benda itu ada, dia tidak mampu untuk meniadakan perkara tersebut. Ini perkara yang mesti wajib kita kena mengimani, mesti kita kena berpegang. Ini termasuk dalam akidah kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang diriwayat, tak silap ingat, oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh manusia, seluruh jin dan manusia, sekiranya mereka itu sepakat untuk memberi manfaat kepadamu, nescaya mereka itu tidak mampu untuk memberi manfaat kepadamu, melainkan hanya sekadar apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Andai kata mereka itu telah sepakat untuk memberi mudarat kepadamu, nescaya tidak mampu mereka itu memberi mudarat kepadamu, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang mesti kita kena pegang kemah kemih dalam hati kita sebagai orang Islam. Kerana inilah yang dituntut oleh agama kita melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam masa yang sama kita diperintahkan untuk berikhtiar. Kita tidak boleh hanya berpegang kepada apa yang ditetapkan oleh kita. Jadi oleh kerana kita tidak tahu apa yang ditetapkan oleh kita, maka kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita menjalankan tugasan dan tanggungjawab kita. Apakah tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita buat apa yang dituntut dan meninggalkan apa yang dilarang. Kita berusaha sedaya upaya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kita berusaha sedaya upaya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memberi kepada kita kehidupan, yang memurniakan kepada kita bermacam-macam rezeki, yang akan mematikan kita, yang akan menghidupkan kembali kita, yang akan membangkitkan kita, yang telah menyediakan kepada hamba-hambanya sama ada syurga ataupun neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi, seandainya semua manusia berkumpul atas sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan bahawa itu akan terjadi, dia berkumpul, benda ni Allah Ta'ala tetapkan terjadi, manusia berkumpul untuk menjadikannya tidak terjadi. Allah Ta'ala tetapkan benda ni pasti berlaku, tiba-tiba mereka itu berkumpul untuk tidak berlaku perkara tersebut, maka mereka tidak mampu untuk melakukannya. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mewujudkan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak menghendaki sesuatu itu terjadi, nescaya mereka tidak mampu melakukannya. Sehingga kan antara perkataan yang masyhur di sisi ulama,
Antara perkataan yang masyhur di sisi ulama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan berlaku, tapi apa yang Allah taala tidak kehendaki pasti tidak berlaku. Tinggi mana pun keinginan kita, kita tidak mampu untuk merobekkan, kita tidak mampu untuk meruntuhkan tirai benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kang Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah di dalam kitab hikamnya menyebut dalam kata-kata hikmah beliau mengatakan bahawasanya sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Hemoh-hemoh yang tinggi sekalipun dia tidak dapat mencarikan benteng-benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Benteng-benteng takdir Allah Subhanahu wa taala cukup kukuh. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, benda tu mesti berlaku, maka pasti akan berlaku. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan, benda tu tidak akan berlaku, pasti tidak akan berlaku. Penghujung ni dikata lagu mana? Jaffal qalam bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Telah kering pena. Dia pena ni adalah pena tu lah pensel yang pen tu, yang menulis. Telah kering. Pena dengan sesuatu hal yang akan terjadi hingga hari kiamat. Setiap benda yang akan terjadi hingga hari kiamat dan setelah daripada dibangkit manusia sampai ke tidak ada penghujung, sebenarnya pena yang menulis perkara tersebut telah kering. Dia perkataan pena telah kering ni sebenarnya ia ambil daripada hadis yang kita baca tadi, hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas. Satu ketika Abdullah bin Abbas berada di belakang Rasulullah di atas satu kenderaan. Dia menjadi pembonceng Rasulullah gebar atas satu kenderaan. Masa tu dia kecil lagi. Jadi Rasul kata lagu mana kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak, aku nak ajar kepadamu beberapa kalimah. Ihfazillaha yahfazka. Mu jagalah Allah, saya Allah Subhanahu wa taala jagamu. Kalau mu nak penjagaan daripada Allah, mu kena ingat mu kena jaga Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah Taala jagamu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Mu kena jaga Allah, mu akan dapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Segera saja pertolongan daripada Allah Taala datang kepadamu ketika mu kesusahan. Apabila mu jaga Allah Subhanahu wa taala, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta-lah dengan Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila meminta pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, mu kena tahu annal ummata, bahawasanya umat ini, law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in illa qad katabahu Allah 'alaik. Kalau sekiranya mereka itu bersepakat untuk memberi mudarat kepadamu, saya mereka itu tidak mampu untuk memberi mudarat kepadamu, mereka sekadar apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan ia akan terjadi mudarat kepadamu. Wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sama juga dalam masalah kebaikan, kalau mereka itu ingin memberi manfaat kepadamu, saya mereka itu tidak mampu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka sekadar apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas yang ditulis saat itu telah kering. Tu dia kata lagu mana, dia kata dalam ni jaffal qalam, telah kering oleh qalam. Pena tu kering dah. Ni dipanggil kiasan. Dia maksud daripada hadis sebenarnya. Dia ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia maksud pena telah kering begini. Dia dulu dia pakai dawak cair. Dia pakai dawak cair. Jadi dia pun ambil dawak, dia ambil macam kita kata macam bulu ayam gitulah. Dia pun celup dalam dawak, dia tulis. Jadi selama mana dawak tu tidak kering, dia boleh robah. Dia boleh padamkan. Tetapi apabila kering dah, maka tak boleh dah nak robah, nak padam. Tak boleh dah nak padam, nak robah. Macam kita kata kita guna tulis dengan pen, kita dah nak padam kalau tulis atas kertas. Kalau nak padam je kok habis cari kertas-kertas. Sebab tu kita pakai liquid kan, untuk padam kalau yang tulis dengan pen tu. Baik. Begitulah maksudnya. Ini adalah kiasan. Kiasan lagu mana? Apa yang tertulis tidak boleh dipadam lagi. Tak boleh nak padam dah. Pasti akan berlaku apa yang telah tertulis. Sebab semua yang telah ditulis saat itu kering dah. Bila kering tak boleh nak padam. Kalau sebelum kering boleh dipadam.
Ini dipanggil dia cakap kiasan nama dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhta'a al-'abda lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Allah Rabbi. Ni akidah kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni sebagai akidah. Dan kita tengok Allah ramai di kalangan ataupun ada sebahagian daripada orang Islam dia tidak berpegang dengan akidah ini. Maksudnya kalau dia tahu benda ni, kadang-kadang tidak beramal dengan akidah ini. Ini benda yang cukup bahaya, benda yang cukup bermasalah. Antara akidah kita adalah apa yang telah ditetapkan tidak menimpa seorang hamba, maka itu tidak akan menimpanya. Dan apa sahaja yang telah ditetapkan akan menimpanya, pasti akan menimpanya, dia tidak akan meleset. Benda yang Allah Ta'ala tetapkan akan kena kepada hamba, pasti akan kena. Kalau benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tetapkan kena, dia pasti tidak kena. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan dia saat ni tu kena, kau mana-mana pun dia kena. Okay, kita buat contoh benda yang orang takut sekarang ni. Contoh lah, kita kata orang takut, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat bala ini daripada negeri kita. Semakin hari semakin tinggi di negeri kita. Contoh kita kata COVID-19, kita kata orang takut, orang masalah takut COVID-19 ni. Tapi dia kena ingat dalam sudut akidahnya, kalau Allah Ta'ala tetap tidak akan kena, kat mana-mana dia tidak akan kena. Kadang-kadang dalam satu keluarga habis buat benda positif belaka, tapi ada 2-3 orang tak positif. Kadang-kadang hak tua tak positif, hak muda positif, tak ada benda pun kadang-kadang. Baik, tu kita kena ingat tu takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga apabila Allah Ta'ala takdir, dia kena kat mana-mana pun kena. Mulai kat mana-mana pun macam-macam orang tu. Pakai mah 3 pak Allah, pakai sarung tangan, kena semacam. Baik, tu benda takdir. Tapi kita kena ingat, apa yang dituntut kepada kita adalah berusaha. Kita kena berusaha sedaya upaya untuk mengelak. Kita jangan pergi ke tempat-tempat yang zumerah sebagai contoh. Jadi kita jagalah penjarakan sebagai contoh. Baik, itu sebagai contoh. Jadi kita kena ikutlah pesanan-pesanan daripada pihak pemerintah sebagai contoh untuk jaga perkara ini. Tetapi kalau sekiranya kena juga, maka itu adalah takdir daripada Allah. Maka kita kena reda. Jangan sekali-kali putus asa, jadi tekanan, jadi benda stres. Itu jadi benda yang bermasalah. Sebab itulah kita kena ingat kita ada akidah yang perlu kita kena pegang. Kalau orang pegang akidah ini, maka dia tidak akan ada tekanan. Sebab ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila ia adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kita telah berusaha untuk mengelak, tiba-tiba kena juga, maka kita reda. Reda dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun kita minta, kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita dan keluarga kita, dan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat wabak ini daripada negara kita, daripada negeri kita secara khususnya, daripada negara kita dan daripada negara umat-umat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya katanya lagi, wa ma akhta'a al-'abda lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Ini sebenarnya adalah maksud daripada hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'alam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-farja ma'a as-sabri wa anna ma'a al-'usri wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, kata Rasulullah. Ini sebenarnya disebut maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal 'abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi faqaddara dhalika taqdiran muhkaman mubrama laysa fihi naqisun ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Okey, jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Kitab yang pertama kita baca, kitab yang kedua pula iaitu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, iaitu kitab Bustanul Arifin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Jadi kitab Bustanul Arifin sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, makna bustan adalah taman. Al-Arifin orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita antara tempat yang cukup menarik adalah taman. Taman bunga, taman-taman kebun. Ni tempat yang cukup menarik lah. Tempat yang kita suka gembira sangat lah. Tapi ada juga tempat-tempat yang lain lebih disukai. Tapi tidak disukai oleh semua orang lah. Contoh kita kata Kedamah. Kalau orang puang minat sangat lah. Tapi orang lelaki penipala cakap nak di Masjid Malang. Jadi maksudnya kalau taman bunga ni memang dia tempat yang kita dapat berhibur, dia dapat menenangkan hati kita, tempat yang kita gembira lah. Benda pemandangan dia comel, cantik. Baik. Jadi kitab ni diletak nama sebagai Bustanul Arifin. Orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan bermain dalam taman ini. Kerana terlalu banyak perkara-perkara yang amat diperlukan kepada orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bahagian yang pertamanya, Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala menyebut beberapa hadis. Lepas daripada itu dia akan mari pula perkataan-perkataan ulama-ulama, perkataan-perkataan salafus salih, perkataan-perkataan orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, meninggalkan larangan dan mengerjakan suruhan. Ketika mana kita adalah hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mewujudkan kita daripada tiada kepada ada. Maka Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, dia telah meletakkan kepada kita beberapa panduan yang mana perkara ini boleh dibuat, perkara ini tidak boleh dibuat, perkara ini dilarang daripada kita lakukannya, perkara ini diperintah untuk kita lakukannya, ataupun diperintah kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi Allah Ta'ala yang meletakkan peraturan-peraturan tersebut. Di sana ada larangan dan di sana ada suruhan. Di sana ada larangan dan di sana ada perintah. Jadi hadis yang ke-11 nak membincangkan tentang meninggalkan larangan dan mengerjakan suruhan. Di sana ada larangan daripada Allah dan di sana ada suruhan dan perintah daripada Allah. Cuma masalah larangan, kalau kita boleh dikatakan umat Islam sedikit sebanyak dia tahu apa yang Allah Ta'ala larang. Tak semua pun adalah sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala larang dia tahu. Contoh, boleh dikatakan semua umat Islam mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala melarang berzina, Allah Ta'ala melarang mencuri, Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang minum arak, larang membunuh. Okey, itu larangan. Tapi ada juga larangan yang tidak diketahui oleh kesemua orang, melainkan orang yang belajar. Sebagai contoh, kita sekarang ni masih lagi dalam tempoh ataupun dalam tempoh boleh lagi kita buat korban. Sebab kita baru hari tasyrik yang kedua ni, malam apa ni, malam ke-13 dah kan, esok 13 kan, esok baru 12 kan. Jadi kita hari raya hari Selasa, lepas tu hari Selasa, hari Rabu hari 11 Zulhijjah, hari Khamis 12 Zulhijjah, 11 12. Kita 10 11. Jadi tinggal sehari lagi, esok sehari lagi kan. Jadi malam ni adalah malam 13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi esok tu mengikut mazhab Imam Syafi'i masih lagi boleh sembelih, boleh kita buat korban. Baik, dalam pelaksanaan korban ada perkara-perkara yang dilarang kita buat, dan di sana ada perkara-perkara yang diharamkan kita buat. Sebagai contoh, menjual kulit binatang korban, menjual daging binatang korban, memberi upah kepada penyembelih daripada daging korban. Dan semua ini sebenarnya adalah benda yang dilarang, tetapi bukan semua manusia ataupun umat Islam mengetahui perkara ini. Maka larangan Allah Subhanahu Wa Taala ada hak yang diketahui oleh ramai, yang ada hak yang tidak diketahui melainkan hanya golongan-golongan yang tertentu. Maka bagi orang hak yang tidak tahu tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesuatu perkara, maka dia kena belajar
supaya dia tidak melakukan perkara yang dilarang ketika dia melakukan perkara hak yang dia nak buat sana. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sana ada perintah. Di sana ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Di sana ada perintah wajib, di sana ada perintah sunat. Baik, di sana ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana di sana ada larangan, di sana ada perintah, dan perintah Allah Subhanahu wa taala ada hak yang diketahui oleh agama dan ada hak yang tidak diketahui oleh agama. Sebagai contoh benda hak yang orang tahu Allah taala perintah, Allah taala wajibkan, banyak sembahyang, puasa, zakat, mengerjakan haji. Okey, itu perintah. Perintah hak yang wajib. Hak yang ramai orang tahu, dan di sana ada perintah hak yang wajib, hak ramai orang tak tahu. Sebagai contoh Allah taala kata Rasulullah, i'dilu baina auladikum, mung wajib mung kena bersikap adil terhadap anak-anak kamu. Oh ni dok ramai mana orang tahu, ataupun ada orang tahu tapi dia tidak beramal dengan apa yang dia tahu. Hak tu dah sebesar lah. Dia tahu dah tapi tidak beramal, dah sebesar. Kalau sekiranya dia tidak tahu, kena tengok pula. Kalau dia tidak tahu saat itu ada keunsuran sebab dia hidup jauh daripada para alim ulama, ataupun dia baru meluk Islam, maka dimaafkan. Kalau sekiranya tidak, kerana salah satu daripada dua perkara tadi, maka tidak dimaafkan kejahilan tersebut. Bukanlah jauh daripada ulama dan bukanlah baru meluk Islam tapi tidak tahu, itu adalah salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh bab ni. Bab korban. Taman larangnya. Taman larangnya Islam. Jadi di sana ada benda hak yang diperintah dan di sana ada benda hak yang dilarang. Kita tidak mengetahui mana hak yang diperintah, mana hak yang dilarang, melainkan mesti kita kena belajar. Dan di sana ada benda hak yang diperintah, hak yang hanya segelintir saja tahu, ataupun ada hak yang tahu tetapi dia tidak buat. Sebagai contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Mu kena bertakwa kepada Allah dan mu kena bersikap adil terhadap anak-anak kamu. Dalam hal-hal pemberian, mu kena bersikap adil. Jadi kalau mu nak bagi belaka. Kalau mu tak mau bagi, jangan bagi belaka. Mu bagi kepada sebahagian yang lain mu tidak bagi, maka itu adalah perkara yang dilarang oleh agama. Jadi itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting kita menuntut ilmu. Penting kita menuntut ilmu sebagai panduan, sebagai suruhan, agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak melakukan kesilapan di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama halaka alladhina min qablikum bikathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim muttafaqun alaih. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok sahabat. Apa yang didengar daripada Rasulullah, mereka menganggap ini adalah agama. Maka apabila ini adalah agama, dia mengambil tanggungjawab para nabi dan para rasul yang Allah Taala bertanggungjawabkan kepada dia, disampaikan kepada orang. Andai kata sahabat-sahabat ada cara untuk menyampaikan, maka pastinya benda yang datang daripada Rasul tidak sampai kepada kita. Tapi sahabat siang malang duk mengajar kepada anak murid, duk menceritakan apa yang Rasulullah cerita, akhirnya sampai kepada kita. Jadi sahabat ni adalah manusia yang luar biasa, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung risalah yang diberikan kepada para rasul, yang diberikan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata para sahabat berdiam diri setelah daripada kewafatan Rasulullah, tidak ambil kira tentang agama, tidak peduli tentang agama, maka pastinya agama Islam tidak sampai kepada kita. Kita tidak tahu apakah yang diperintah oleh Allah dan apakah yang dilarang oleh Allah. Kita tidak mengetahui apa itu tauhid sebenarnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana sahabat melihat kepada tanggungjawab
mereka yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka siang malam mengembangkan, menyebarkan agama Allah, dan perkara inilah yang mesti dilakukan oleh setiap kita. Yang mana bagi orang yang mengetahui mesti kena sampaikan kepada orang yang tidak mengetahui. Itu adalah pesanan Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Wa rubba muballighin aw 'ami sami'i. Barangkali orang yang warubba muballighin aw 'ami sami'i, barangkali orang yang disampaikan suatu perkara saat itu lebih memahami daripada orang yang mendengar. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah. Jadi kita bukanlah sahabat, namun kita masih lagi ada peluang untuk melakukan perkara yang dipertanggungjawabkan kepada para sahabat. Iaitu apabila kita tahu, kita kena sebarkan ilmu yang kita ada. Sekurang-kurangnya adalah kepada keluarga kita tu sekurang-kurangnya. Dan lebih lagi adalah kepada rakan-rakan kita, kepada taulang-taulang kita, agar mereka itu juga terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Katanya apa yang kata bahawasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan. Jadi di sana ada benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka wajib kita kena tinggalkan. Baik. Jadi apa yang Allah Ta'ala ataupun hak yang Rasul larang, kita kena tinggalkan. Sama ada larangan haram ataupun larangan makruh. Cuma larangan haram wajib kita kena tinggalkan, manakala larangan makruh sunat kita tinggalkan. Baik. Apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan. Dan apa-apa yang aku suruh kamu membuatnya, maka hendaklah kamu mengerjakannya sekuasa kamu, semampu kamu. Jadi benda yang aku suruh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatlah sekadar mampu kamu. Sekadar mampu. Allah Rabbi. Sekadar mampu. Jadi dalam masalah meninggalkan perkara yang dilarang, tidak kabur sekadar mampu. Tapi dalam masalah membuat perkara yang dituntut, dia kata sekadar mampu. Kerana dia masalah meninggal apa yang dilarang, dia tidak kait dengan sekadar mampu, kerana tinggal ni adalah tidak buat. Benda tu tak ada, kita tidak buat, dia tidak perlu kepada tenaga. Jadi maksudnya meninggalkan perkara yang dilarang, maksudnya tidak buat, benda tu adalah mampu dilakukan oleh siapa pun dia. Berbeza dengan benda yang aku wajibkan, benda yang aku wajibkan maka kena buat sekadar mampu. Masalah buat ni, di kadang-kadang kita mampu, kadang-kadang kita tidak mampu. Katanya lagi, maka hanya binasa umat-umat sebelum kamu kerana mereka terlalu banyak bertanya. Dan mereka menyalahi arahan nabi-nabi mereka. Tanya. Tapi dalam masa yang sama dah ikut pula. Lembu mana hok nak sembelih, warna benda. Tanya, padahal kalau dia sembelih mana-mana lembu yang Allah Ta'ala suruh sembelih, sudah memadai. Tapi oleh kerana banyak tanya, dan bukan setakat banyak tanya, menyalahi pula para nabi mereka itu, maka punca itulah binasanya umat sebelum daripada ini. Dalam masalah bertanya, kalau kita tengok kepada sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak bertanya kepada Rasulullah. Tidak banyak bertanya kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan kepada para sahabat banyak bertanya. Jadi yang biasanya mari bertanya kepada Rasulullah adalah orang Arab Badui. Itu kebiasaannya. Sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah jarang bertanya Rasulullah, melainkan dalam hal-hal yang tertentu sahaja. Maksudnya tak banyaklah apa yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan punca daripada binasa umat sebelum daripada ni adalah banyak bertanya, lepas tu menyalahi pula. Banyak bertanya tapi menyalahi pula.
Baik. Hadis ke-12. Bagaimana mengusahai cinta Allah dan cinta manusia. Kita ada cinta Allah dan cinta manusia. Jadi macam mana kita nak supaya Allah Ta'ala kasih kepada kita, dan macam mana kita nak supaya manusia kasih kepada kita. Tengok. Ini tajuk hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa tidak ada siapa yang tidak ingin orang suka kepada dia. Kita nakkan boleh orang pakat suka kepada kita belaka. Dan kita tidak suka orang tidak suka kepada kita. Kita tidak suka orang tidak suka kepada kita. Dan sebab itulah tak ada orang suka dikecam dalam media sosial, sebagai contoh dalam Facebook dan seumpamanya. Tidak suka kita dikecam. Kadang-kadang orang apabila dikecam, maka teruk lalu dia tekanan, stres lah apa semua sekali benda ketika dia dikecam. Kerana tidak ada siapa pun yang ingin perkara tersebut. Apa yang ingin oleh kita adalah orang pakat sayang belaka kepada kita. Itu hak yang kita nak. Okey, bagaimanakah cara untuk kita dapat sayang orang, kasih orang kepada kita? Ni yang kita nak cerita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fi ad-dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada baginda. Ada seorang lelaki mari jumpa Rasul, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, jikalau aku mengamalkannya nescaya mencintai akan daku oleh Allah Ta'ala dan mencintai akan daku oleh manusia. Diminta daripada Rasulullah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar kepada suatu amalan yang dengan suatu amalan tersebut ataupun dengan amalan tersebut dia dapat menarik kasih manusia kepada dia dan dia dapat mencapai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Allah Rabbi ini sebenarnya bukan benda yang mudah, benda yang cukup payah. Mungkinlah kalau kita tengok perkataan tu mudah, tapi nak amalkan hak tu sebenarnya adalah perkara yang cukup payah. Baik. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah kamu daripada dunia. Nescaya engkau dicintai dan zuhudlah kamu daripada dunia nescaya engkau dicintai oleh Allah Ta'ala, dan zuhudlah kamu daripada menghendaki apa-apa yang ada di tangan manusia nescaya manusia mencintaimu. Mu kena zuhud. Mu janganlah bergantung hati terhadap perkara yang manusia suka. Zuhudlah kamu daripada hendaki apa-apa yang ada di tangan manusia nescaya manusia mencintaimu. Kita ni manusia dia tidak suka benda yang milik dia dapat ke orang, tapi kalau benda milik orang dapat ke dia, tu dia suka. Begitu keadaan manusia. Baik, jadi oleh kerana benda yang duduk tangan manusia, hati dia suka, tiba-tiba kita ambil benda tu, memang dia tak sukalah. Jadi kalau kita nak suruh manusia kasih kepada kita saat itu jangan memandang kepada apa yang ada pada tangan manusia. Dan kita kena berbanyak memberi daripada menerima. Baik, bagulah manusia suka kepada kita. Jangan main. Kadang-kadang orang yang pemurah ni, walaupun mulut dia bodoh, lebih orang suka berbanding dengan orang yang mulut comel tapi kerekuk apa. Sebab manusia suka benda orang buat baik kepada dia kan, manusia suka. Begitu manusia suka. Baik. Zuhudlah kamu daripada dunia nescaya engkau dicintai oleh Allah Ta'ala, dan zuhudlah kamu daripada menghendaki apa yang ada di tangan manusia nescaya manusia mencintaimu. Kalau kita tak rebut hak orang suka kita. Kalau kita tak rebut hak orang suka kepada kita. Manakala orang yang ingin mendapat kasih
daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti kena zuhud. Hati dia tidak bergantung dengan dunia. Orang yang hati dia tidak bergantung dengan dunia, maka pastinya Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada dia. Jadi untuk malam ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti di sini dahulu. Kita berdoa kepada Allah agar pengajian kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dan memberi kemaafan terhadap kekecuaian, kesilapan dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.